A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Yang saya hormati sah pentadbiran sekuat pengurusan jenazah Malaysia yang saya kasihi, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, ustazah, mudah-mudahan pertemuan kita ikan oleh Subhanahu wa taala yang saya rindui, yang saya sayangi, ayah-ayah, ibu-ibu, abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan kita semua senantiasa diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini sama-samalah kita merafakkan setinggi-tinggi syukurnya kita kepada Allah. Hari ini dapat lagi membuka mata kita, dapat lagi kita menyelesaikan ibadah musa hari kita berada di atas muka bumi Allah ini pada hari ini. Maka bila berlaku saja pada hari esok, mungkin tidak ada lagi ulangan ataupun reverse, melainkan video ni ada ulangan. Sentiasalah masuk dalam Facebook Sekuat Pengurusan Jenazah, ulanglah berkali-kali kerana ilmu ini perlu sentiasa dicari, insya-Allah. Maka tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, datuk, datin-datin yang saya hormati sekali, ini ataupun diam, ini satu persoalan yang perlu kita fahami, apa yang disebut dengan berkata ataupun diam. Kerana apa? Di akhir zaman ini terlalu banyak berbicara tetapi tidak mengena pada caranya. Ramai yang cara dan keadaan mereka sendiri bukan ahlinya, ataupun kita kadang-kala kita ni berbicara apa perasaan orang lain. Kita nak sebut. Sebab kadang kita ni solat jaga, kadang kita ni puasa sungguh dah, puasa sunat tak pernah tinggal, Isnin Khamis. Kadang kita ni tak pernah lah kita kata baik semua lah, tapi kan hablu minallah wa hablu, hubungan Allah, hubungan kita dengan manusia perlu kita jaga, bukan hanya sekadar dengan Allah. Kadang ada orang yang jaga solatnya tapi dalam pertuturan, pergaulan, akhlaknya sangat subhanallah, dalam keadaan bukan kata tak baik, kurang baik. Maka hari ini kita nak cerita satu topik. Kerana apa? Sekarang ini berlegar di dalam media sosial, bukan hanya menggunakan mulut tetapi menggunakan jari jemari kita. Bak kata ulama, yang kita fahami hari ini, ulama sebut di akhir zaman ni mudahnya untuk kita mendapat dosa hanya di hujung jari. Jari kita ni yang duk makan nasi kandung, yang duk makan nasi Arab, yang duk makan capati kambing ni, tangan kita ni sangat-sangat mudah untuk kita lakukan dosa. Kerana apa? Hanya perlu menekan, hanya perlu komen, hanya perlu like, hanya perlu share, maka ia akan mendapat saham sama ada kebaikan ataupun keburukan. Dalam hadis Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka kita sebut beriman kepada Allah dan kemudian, maka hendaklah ia berkata akan baik atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa
beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan jirannya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia muliakannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila baca saja hadis ni seolah-olah satu benda yang perlu kita fahami, yang sekarang ini jarang kita amati, jarang kita pelajari, jarang kita lakukan. Kenapa saya sebut benda ni? Kerana sebenarnya dalam media sosial satu perkara yang menyebabkan satu benda yang kita kurang pasti dan kita sebarkan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata baik ataupun diam dalam syarah hadis ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan sifat yang baik yang menjadi adab sopan bagi orang yang beriman. Sifat itu ialah berkata baik atau muliakan jiran dan tetamu, mengenai berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, Imam Syafi'i mengatakan, maka hadis ini bahawa apabila hendak berkata, hendaklah ia berfikir. Bila ternyata tidak ada bahaya atas katalah, tetapi bila ternyata sebaliknya, maka diamlah. Abu Al-Qasim Al-Kushairi berkata, diam yang tepat pada waktunya adalah sifat orang-orang besar, dan berkata pada waktunya adalah perkara yang sangat mulia. Tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saya suka sebut perkara ni kerana apa? Kerana inilah zaman realiti kita. Inilah zaman yang perlu kita fahami. Banyak yang berkata kerana dia bukan pada aslinya. Sebab kita mengambil kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata apa? Bahawa apabila seorang hendak berkata, hendaklah ia berfikir bila ternyata tidak ada bahaya atasnya. Ni kita nak ambil poin ni. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kadang-kadang mulut kita ni bila berkata-kata, kita tak tahu yang kita ni akan menyakiti perasaan orang lain. Kadang-kadang dengan perkataan daripada lisan kita ini, kadang-kadang dia menyentuh satu perkara yang sensitivity, yang menyebabkan menjerumus kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya suka sebut bab ni? Sebab kita ni di akhir zaman tuan-tuan yang dirahmati Allah, suka menyampaikan satu benda yang kita tak pasti, iaitu ada sifat tabayun. Apa saya sebut sifat tabayun? Sebab kadang-kadang minta rahmat Allah Subhanahu sebar berita-berita yang tak baik itu benar, dan itu adalah perkara yang tidak disukai oleh orang tersebut, maka ia adalah satu keaiban. Kalau ia orang tersebut, ianya dianggap sebagai fitnah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan bagaimana dosa orang fitnah ni berkata tanpa soal selidik. Diceritakan dalam satu kisah, seorang guru berkata kepada muridnya, bahaya fitnah ni bagaimana? Dia ambilkan bulu ayam. Bulu ayam tuan-tuan tahu, kalau bulu ayam ni bukan orang lelaki lah, orang perempuan. Sebab orang perempuan ni biasa dia suka sapu-sapu, sawang-sawang. Dekat rumah tu kalau tak ada kerja, dia sapu. Dia sapu, maka bulu ayam tu, kata dalam cerita itu menggambarkan betapa bahayanya fitnah ni. Kata guru tersebut kepada anak muridnya, fitnah ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata gurunya, daripada sini kamu cabut bulu ayam satu persatu. Satu, maka sampai habis bulu ayam. Di mana pengakhiran tempat kamu berhenti, maka kembalilah kamu kepada aku. Ambil bulu ayam yang kau cabutkan tadi dan serahkan kepada aku semula, dan bawakan kepada aku semula. Maka muridnya tidak jumpa pun bulu ayam tersebut, dan hanya sedikit saja yang menjumpai. Begitulah bahayanya fitnah.
luas. Datangkan perkara itu mudarat kepada kita ataupun kebaikan kepada kita. Maka Ustaz, macam mana kita nak kata benda yang baik? Macam mana kita nak tahu benda yang baik? Nasihat menasihati itu juga adalah perintah agama. Nasihat benda yang baik, jom solat. Nasihat benda yang baik, jom tutup aurat. Nasihat benda yang baik, jom selawat. Nasihat benda yang baik, jom istighfar. Nasihat benda yang baik, jom kita tahajud. Nasihat yang baik, jom kita solat duha. Bila mana kebaikan yang kita sampaikan dan orang tersebut lakukan, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan tersebut. Tetapi, bila mana kita sebarkan satu benda yang kita katakan bukan perkara yang baik, ia memberi mudarat kepada kita, maka di situ juga kita mendapat saham dosa. Seperti mana kadang-kala kita like gambar yang tidak menutup aurat, kadang-kala kita sebar benda yang tidak sahih, kadang-kala kita melakukan ataupun komen atau menyokong sesuatu perbuatan yang baik dalam media sosial, itu juga akan mendapat saham dosa di hari akhirat kelak. Sebab tu kena berjaga-jaga. Tu tajalah kita dalam alam maya ni kita tak banyakkan bercakap, tetapi kita banyak menulis. Maka erti katanya, bertulislah kita perkara-perkara yang baik. Ketika mana meninggal dunia seseorang itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Saya yakin di antara kita semua ada kawan meninggal. Di antara kita semua ada saudara mara yang meninggal. Ada di antara kita yang ahli keluarga yang meninggal. Bila mana kita dengar seorang sahabat kita telah pergi bertemu dengan Allah, apa yang kita cek mula-mula? Kita akan cek Facebook dia. Betul tak betul tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kalau kita rasa kita cek Facebook dia, apa yang kita cek? Kita mesti kata, apa yang arwah buat kali terakhir sebelum dia meninggal dunia. Maka sebelum kita pergi meninggal dunia ataupun sebelum kita tidur pada malam ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pastikan tulislah dalam Facebook, tulis yang baik-baik. Kerana apa? Mungkin dengan asbab itu membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sambung lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar seorang yang beriman selalu mengawasi perkataannya dan membiasakan diamnya kalau diam itu ada faedah. Ada benda yang boleh cakap, ada benda yang boleh diam. Ketika mana nampak orang mengadu domba, jangan kita masuk sekali. Ternampak orang mengutuk ataupun berbisik tentang satu benda yang tak pasti, maka jangan kita turuti. Tetapi bila mana orang bercerita tentang kebaikan, maka pasanglah. Bila mana orang menceritakan tentang jabatan Quran, maka duduklah kamu di dalam majlis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, itu taman tetapkan pada tempatnya, maka sudah tentu dicela. Diam je, tapi jangan sampai diam itu di tempat yang patut kita berkata pun kita diam. Tak boleh tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni kata, tak apa, yang penting diam. Nampak anak kita tak tutup aurat, diam lebih baik. Itu salah. Tak nampak anak kita tak solat, diam itu lebih baik. Itu diam yang dicela. Supaya kita jangan termasuk kepada orang yang diam, tapi diam itu diam yang dicela. Diam seperti itu ialah diam daripada mengatakan yang hak dan menegur suatu yang salah. Dan orang yang diam seperti inilah dikatakan syaitan kelu-kelu. Berkenaan dengan perkara tersebut, berkata dan diam, ada lagi hadis lain yang menegaskan seperti berikut. Sesungguhnya engkau sentiasa sejahtera selama engkau diam, tetapi apabila engkau berkata, ditulis bagi engkau atau atas engkau yang baik ataupun yang jahat. Makanya selagi mana kita diam, sejahtera ke atas kita. Tapi bila mana kita berkata ataupun menulis ataupun kita menyebarkan, di situ adanya saham kita sama ada baik ataupun jahat. Maka kita yang memilih, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Saya minta maaflah. Kadang-kadang kita tengok dalam Facebook sekarang ni, subhanallah, anak-anak muda terlampau suka dengan menayangkan tubuh badannya. Anak-anak muda sekarang terlalu suka berkata sebagai bukan ahlinya. Dan kita tengok sekarang ni dalam media sosial, saya rasa seolah-olah saya sendiri menasihati diri saya kalau boleh berkata ataupun menulislah dengan perkara-perkara yang baik. Kerana apa? Kalau kita mati, Facebook kita, Insta kita ataupun apa-apa yang berkaitan dengan media sosial, jika tidak dipadam
maka takut ia membawa dosa sampai meninggal dunia. Ingat, hidup ini cuma sekali, biarlah ianya jadi bererti. Jangan kita ni semata-mata duduk kat dunia, fikir kita ni nak kaya saja. Jangan kita fikir dekat atas dunia ni seolah-olah kita ni akan menjadi seorang yang millionaire dan seolah-olah kita tak nak kaya di hari akhirat. Ada orang berkata-kata semata-mata nak dapat saham dunia iaitu dengan kekayaan. Tak kisahlah duit tu sikit ke, duit tu banyak, yang penting dapat menipu, berkata dengan perkara yang tak baik dan menguntungkan, mereka akan lakukan. Inilah di akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kena berjaga-jaga dengan sifat ini. Sebab ramai di antara kita sekarang tak berjaga-jaga kerana apa? Mereka tidak mengenal apa itu dosa dan juga pahala. Dan mereka kadang-kadang lupa mereka ini kelak di alam barzakh akan dipersoalkan man rabbuka, man nabiyuka. Akan ditanya siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu. Dan setiap perbuatan kita tak kira 1 saat, tak kira 5 saat akan dipertanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni sebagai hamba Allah, bila mana bukan ahlinya, hendaklah kita diam daripada berkata perkara yang tidak diingini. Sebab minta maaflah saya sebut tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang itulah sifat kita manusia di akhir zaman, suka berkata perkara yang bukan mengenai dirinya sendirilah. Kita ni kadang lebih ilmunya daripada orang lain. Bila mana ada orang yang ilmuwan berkata ini tak betul dan kita kata betul, seolah-olah kita ni menampakkan diri kita lebih baik daripada orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka kita teruskan lagi. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang lelaki yang berkata dengan satu kalimah yang ia fikir tidak ada apa-apa terjerumus ke dalam api neraka selama 70 tahun, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah lepas waktu isyak. Sekarang ni tempat kita nak landing, tempat kita nak tidur. Sambil-sambil tu pasangkan telinga, dengar dulu apa yang nak disampaikan. Kerana apa? Kerana Gegar Baganza rasa dah habis dah final dah rasanya. Mungkin di antara kita sekarang ni menanti drama-drama kat TV, maka eloklah kita dengar tazkirah terlebih dahulu untuk pengisian rohani kita. Mungkinlah besok kita dah tidak ada lagi di atas dunia ini. Kena berjaga-jaga sebab kita ni pasti akan mati. Mati kita tak tahu bila. Sebab saya sendiri pun menyangka di antara kita, di sekeliling kita, banyak yang telah meninggal dunia. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita dapat intipati daripada permulaan hadis tadi? Adakah kita yakin kita ni selalu berkata benda yang baik ataupun sebaliknya? Adakah kita ni di antara golongan yang menyebarkan benda baik ataupun sebaliknya? Kerana syurga dan neraka Allah cipta untuk bagi mereka yang bernepuk dada mereka. Tanyalah iman mereka, bagaimana mereka nak pilih. Maka kalau kita nak rasa baik, pilihlah syurga. Maka kita rasa tak perlu, maka pilihlah neraka. Jalan dah ada, cuma kita mahu ataupun tidak mahu. Kerana di antara kita semua akan dipersoalkan. Dikatakan tentang burung, burung akan menjadi tanah. Dikatakan tentang haiwan, haiwan akan menjadi tanah di hari akhirat kelak. Cuma manusia akan dipersoalkan. Maka jari jemari kita, telinga kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, kaki kita, semua itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanya diri kita, di manakah patut aku bermula daripada sekarang? Adakah aku patut diam atau berkata baik ataupun sebaliknya? Kita yang menentukan. Sebab apa? Kita yang tahu diri kita bagaimana. Sebab kadang-kadang kita cakap banyak benda tak penting. Ada office tu kadang-kadang, biasalah. Ada yang tukang kipas bos. Macam-macam perangai. Begitulah kita kata di akhir zaman, inilah yang berlaku. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua disebutkan dalam hadis ini, iaitu muliakan jiran dan juga tetamu. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan berkenaan memuliakan jiran dan tetamu yang dihubungkan juga dengan tuntutan iman. Artinya iman yang sempurna menghendaki supaya dimuliakan jiran dan tetamu sesuai dengan hak masing-masing
mengenai jiran Allah menerangkan dalam Al-Quran, dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh, surah An-Nisa ayat 36. Bila berkata tentang jiran, dia ada 4 bahagian. Dipisahkan oleh ulama. Yang pertama, orang yang tinggal serumah dengan kita. Siapa jiran? Yang pertama, orang duduk serumah dengan kita. Siapa? Mak ayah kita, adik-beradik kita, suami isteri dan juga anak-anak kita. Yang kedua, orang yang berdekatan rumah dengan kita. Duduk dekat dengan kita ni. Yang senantiasa ada satu taman. Orang yang tinggal dalam lingkungan jarak 40 buah rumah dari rumah kita. Itu juga dikategorikan sebagai jiran. Dan orang yang tinggal senegeri dengan kita, iaitu sekariah dengan kita. Maka itu dibahagikan pada jiran. Kenapa perlu muliakan tetamu? Kenapa perlu memuliakan jiran? Kenapa saya sebut? Kerana waktu pandemik COVID-19 ini, kadang-kadang kita terlupa untuk memuliakan jiran ataupun tetamu yang ketika mana hari ini sedang dilanda masalah disebabkan pandemik wabak COVID-19. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga, dan ada pula hadis yang menerangkan betapa perlu bertimbang rasa dalam pergaulan sesama jiran. Di antaranya hadis yang menyatakan bahawa bukanlah orang yang beriman itu orang yang kenyang sedangkan jirannya dalam keadaan yang lapar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya suka sebut. Hari ini waktu pandemik ada orang yang tak mampu beli susu. Hari ini waktu pandemik ada orang yang tak mampu beli beras. Hari ini waktu pandemik tidak ada yang tidak mampu beli sepapan telur. Hari ini waktu pandemik ada juga yang tak mampu nak bayar sewa rumah. Maka hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam itu bersaudara. Islam itu sangat mementingkan saudara. Sebab itu hari ini saya nak sebut, ini satu perkara yang perlu kita fahami. Nabi sebut tak beriman seseorang itu, sedangkan kita dalam keadaan kenyang, jirannya sedang kelaparan. Sedangkan kita sendiri, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mampu untuk membantu orang lain. Kadang orang lain kurang, kita bantu. Kadang orang lain tak kena, kita tolong. Kerana apa tuan-tuan? Inilah masanya nak menunjukkan Islam itu bersaudara. Tuan ramai yang duduk mesej saya. Dia kata, Ustaz, saya tak mampu. Ramai. Sebab tu saya kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi mereka yang tak mampu, jangan sampai mereka ini membunuh diri. Ada baru-baru ni kes sampai bakar anak. Bakar anak, lepas tu dia bunuh diri dia. Seolah menzalimi diri dia sendiri. Ini tidak perlu dalam Islam. Kita boleh meminta-minta. Sedangkan Nabi sebut dalam satu hadis, golongan yang boleh meminta-minta, iaitu orang itu ditimpa musibah sampai ke habisan harta dia lagi. Maka boleh kita meminta-minta. Sebab itu, tanggungjawab kita kepada jiran, hendaklah senantiasa memuliakannya, iaitu dengan memberi bantuan. Selagi mana kita beriman, kita tak boleh lihat jiran kita dalam keadaan yang lapar. Kita kan bersaudara, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Zal Ar-Ghifari bahawa apabila engkau masak kuah, banyakkanlah airnya dan berikanlah kepada jiran engkau. Jiran bukanlah saja dari orang Islam. Kadang ni saya terima kasih, saya seronok dekat skuad Fusan Jenazah Malaysia ni. Saya rasa semua kenal sahibul fadilah. Saya sebutlah sahabat saya Ustaz Rafiuddin Zainal Rashid. Saya tahu dia pernah buat satu simpanan makanan di rumah beliau di PPR kat mana saya lupa. Walaupun orang bukan Islam datang meminta sedikit keperluan, tapi diberi. Sabit dengan hadis Nabi SAW, sekalipun bukan Islam, kita juga sebagai Islam turut membantu mereka sedangkan mereka itu dalam keadaan susah. Nampak tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kenapa kita perlu bantu dia, Ustaz? Kerana menunjukkan Islam itu penuh dengan akhlak, menunjukkan Islam itu senantiasa memberikan terbaik kepada siapa? Kepada orang yang berada di sekelilingnya. Sebab tu kita kata, Ustaz, nak tolong ke orang kafir ni? Boleh kita tolong selagi mana dia tidak menentang Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tetapi adalah dari orang yang bukan Islam, sebagaimana yang telah diterangkan. Kerana ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Amr bin Al-As,
yang kebetulan menyembelih kambingnya, adakah kamu dihidangkan kepada jiran kita, orang Yahudi kita? Wallahu a'lam. Tuan yang dirahmati Allah. Maka kita nak gambarkan satu perkara dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan. Kita ni nak jadi orang beriman, kadang-kadang kita jangkau jauh sangat. Sedangkan kalau kita bantu orang di sekeliling kita, dah cukup menyatakan perkara yang Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW. Cuba kita ni, tuan-tuan, kena berjaga-jaga. Kadang-kadang bila bagi tu, kita ni ternyata kerap menunjukkan kepada laman sosial. Saya minta maaf, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kadang bila mana kita bantu orang, kadang orang yang kita bantu tu, kadang-kadang dia tak suka dinampakkan. Saya minta maaf ni, kita memang bagus dah. Kita ni bantu jiran kita, kita bagi sekampit telur, kita bagi beras. Tapi passion kita, ni kita nak passion sikit lah. Mungkin boleh buat, tapi mungkin ada setengahnya tak suka. Cuba kita fahami. Sebab saya pernah jumpa ada orang kata, Ustaz, ada orang bagi sumbangan tapi nak takut gambar bagai nak masuk dalam Facebook. Kadang-kala perbuatan tu kadang-kala menyinggung perasaan kepada yang menerima. Mungkin itu adalah aib mereka. Kadang inilah passion kita di akhir zaman. Kadang bila mana kita bagi sumbangan, bila mana kita berikan sedikit pertolongan, kadang-kadang yang menerima tu kita tak pasti sama ada mereka ini suka diambil gambar mereka ataupun foto mereka. Kadang-kadang mereka ni ada sifat malu. Mungkin dekat sini kita boleh lebih berhati-hati dalam memberi. Kerana apa? Takut-takut dalam memberi itu tertakut-takut kita menyakiti perasaan. Sebab ia pernah terjadi kepada saya sendiri, juga bukan saya yang memberi, tetapi kepada orang yang memberi, dan dia menceritakan kepada saya dia malu bila mana gambarnya diambil dan disebarkan dalam media sosial. Dia kadang malu, tapi kalau dia izinkan tak apa, cuma kita perlu meminta perkara tersebut supaya tidak menyakiti perasaannya kerana kita nak memuliakannya. Sebab ini perkara yang penting. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab kita zaman media-media sosial ni biasalah mudah menampakkan segala-galanya. Baik kita, buruk kita lagi suka orang buat. Sebab itu nak buat baik ni senang tak? Senang. Tapi bila ada media sosial ni, itu takut-takut, Ustaz, salah ke kita nak tunjuk baik pada orang? Tak salah. Ia menjadi motivate kepada orang untuk kita buat. Begitu juga dengan sedekah. Kita boleh buat terang-terangan ataupun sembunyi. Cuma kita nak fahami, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni perlu jaga hati. Bila mana kita bagi orang bantuan kat jiran kita, takat gambar, lepas tu orang duk puji, wah, bagusnya awak. Wah, seronoknya awak. Seronok. Maka dalam hati kita timbul perasaan riak. Maka dikisahkan dalam satu kisah seorang sahabat bertemu dengan baginda Nabi SAW dan menyatakan ayahnya ini seorang dermawan. Ayahnya suka bantu orang dan ayahnya suka membantu fakir miskin. Maka ketika itu dikatakan kepada Rasulullah SAW, apakah yang dapat? Adakah apa yang ayahku lakukan ini mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ketika itu Nabi SAW kata apa? La, tidak. Kerana ayahmu itu melakukan semata-mata mengharapkan penghargaan daripada dunia, maka di akhirat tidak menjadi apa-apa. Dan Allah sebut dalam Quran, amalannya itu tadi menjadi seperti mana debu yang berterbangan. Dalam kemuliaan kita pada jiran, kadang-kadang ada sifat yang menyinggung perasaan. Sebab tu saya tak kata menghalang, tetapi perlulah ada budi bicara dalam perkara tersebut. Ramai yang diberikan bantuan, kadang-kadang mereka malu bila dinampakkan wajah mereka. Sebab tu mulia-mulia juga, tapi jangan sampai kita menyakiti perasaan mereka. Wallahu a'lam, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah keterangan yang bersangkutan dengan hubungan baik di antara jiran, orang yang paling dekat tempat kediaman dan pergaulan. Hubungan ini sangatlah diutamakan dalam agama sekalipun bukan Islam. Kadang kita ni orang sebelah jiran kita ada Cina, orang sebelah kita ada India, maka diutamakan sifat yang baik, akhlak sebagai seorang Islam. Saya teringat diceritakan seorang guru kami, seorang Habib di Singapura. Ketika mana dia pada itu adalah tahun baru Cina, kan masyarakat Malaysia ada Deepavali, ada Tahun Cina. Maka diceritakan oleh guru kami, Habib tersebut di Singapura membeli buah limau
disuruhkan anak muridnya daripada madrasah tersebut dihantarkan kepada kaum Cina yang berkaitan di kawasan tersebut. Itu juga adalah salah satu cara dakwah. Sebab tu Nabi SAW berdakwah ketika itu, ramai orang yang tertarik masuk Islam disebabkan akhlaknya baginda Nabi SAW. Kita boleh buat? Boleh tuan-tuan, tidak menjadi masalah. Kalau ada, mampu buat kerana dakwah itu luas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sedangkan pemutusannya dan mendatangkan suatu yang menyusahkan jiran amatlah dicela. Nampak tuan-tuan? Dalam hadis yang diterangkan bahawa pernah dikatakan kepada Rasulullah SAW, seorang perempuan yang bersembahyang pada waktu malam dan berpuasa pada waktu siang. Ini kena dengar jelas. Ini kena dengar jelas. Tetapi sayang sekali, lidahnya jahat, selalu menyakiti jirannya. Rasulullah SAW berkata, tidak ada kebaikan padanya, dia dalam neraka. Diceritakan dalam hadis tersebut, seorang perempuan ni, dia rajin solat malam, dia rajin puasa pada waktu siang, tetapi sayang sekali, lidahnya suka berkata perkara yang tidak elok kepada jirannya, maka kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan padanya, dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, tuan-tuan. Dengan manusia tak baik, tuan-tuan, masuk neraka. Dengan haiwan pun kita zalim boleh masuk neraka. Baca dalam hadis Nabi SAW, ada seorang perempuan diazabkan dalam neraka Allah disebabkan apa? Disebabkan dia ada seekor kucing, tetapi dia tidak memberi makan, dia kurung tanpa memberikan kucing itu makan, lalu tak bagi keluar daripada kurungan tersebut, lalu mati kucing tersebut. Dalam hadis tersebut menyebabkan perempuan itu diazabkan, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Itu kucing. Ihsan pada haiwan. Kalau dengan manusia, inilah jawapannya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sampai begitu sekali diceritakan seorang perempuan yang solat malam, seorang perempuan yang rajin berpuasa, maka ketika itu mulutnya saja bicara yang tidak baik. Nampak? One word only. Satu kali itu saya kata, kalau hari ini, kalau tiba-tiba waktu malam ni kita cakap satu benda yang tak baik ataupun tulis satu benda yang baik, tak baik berkenaan dengan jiran ataupun ni orang yang kita kenal, tiba-tiba kita mati. Manakah tempat kita? Sedangkan kita puasa. Sedangkan kita senantiasa melakukan amalan-amalan yang soleh, tetapi disebabkan lidah kita, dalam hadis ini Nabi SAW berkata, tidak ada kebaikan padanya, dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memuliakan tetamu adalah salah satu daripada kesopanan Islam dan menjadi budi pekerti Nabi SAW, dan baginda pada hadis tersebut telah menegaskan hubungan keimanan dengan memuliakan tetamu itu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hadis ni panjang dan penerangannya juga panjang. Maka cuma kita nak ambil dua sahaja. Iaitu yang pertama tadi berkata diam, berkata baik ataupun diam. Yang kedua, memuliakan tetamu ataupun jiran. Dua ini berkaitan dengan lisan, pergaulan dan juga percakapan. Ini sangat penting dalam realiti hidup kita. Bagaimana kadang-kala, tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang anak baik dengan orang luar, cakap baik, kadang-kala berbicara dengan orang lain baik, tapi dengan maknya sendiri berkata dalam keadaan yang kasar. Bagaimana seorang suami bila duduk dengan kawan-kawannya, cakap baik, cakap benda-benda yang senantiasa menyenangkan, tapi bila balik ke rumah, bercakap sesuatu perkara yang menyakiti perasaan isterinya. Begitu sebaliknya dengan isteri. Bila mana di tempat kerja cakapnya, ya Allah, ya ampun, seronok je, baik dia cakap, tak pernah kasar. Tapi bila balik di rumah saja, berkata kasar dengan suami. Maka di sini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, lisan ini, kalau kita baca dalam satu, Imam Ghazali kata, lidah ini macam pedang. Tajamnya itu macam pedang, seolah-olah memberi gambaran kepada kita. Perkara lain mungkin kita boleh hadapi, tapi dengan lidah, bila mana menyakiti hati orang lain dan berkata yang tidak baik, yang menyebabkan kita sendiri cenderung ke dalam neraka Allah, dan kita membuatkan satu dosa yang sahamnya bertebaran dan sampailah berjinak-jinak saham tersebut di atas lidah kita yang berkata tidak elok. Yang dalam hadis tadi, bau sakit jiran, belum masuk fitnah, belum masuk mengaibkan lagi,
bagaimana keadaan realiti sekarang yang suka memfitnah, mengaib di atas satu masalah, lebih-lebih lagi menghukum sesuatu perkara. Wallahu alam, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah 40 minit rasanya. InsyaAllah. Ada 40 minit dah kita bersyiaran. Adakah waktu kita masih boleh bersyiaran atau kita teruskan lagi pada malam ini? Saya tak boleh baca komen tuan-tuan, puan-puan. Mungkin ada yang nak bertanya soalan. Ada mungkin yang tanya ustaz, saya nak tanya soalan. Ada saya seronok nanya ada orang tanya soalan. Biasa kat TV Al-Hijrah tu ada orang tanya soalan. Tapi mungkin 10 minit lagi extra time. Maka ada lebihan. 10 minit lagi untuk kita sambung sedikit lagi tentang hadis yang terakhir, iaitu tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah dalam hadis ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Macam mana? 4 kali kiraan. 4 jiran tadi. Wah, ni ada kena persoalan. Maka tentang jiran tadi Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, wal jari zil qurba wal jaril junubi. Dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Yang pertama, orang yang tinggal serumah dengan kita, yang dikatakan jiran. 4 bahagian. Ulama memisahkan pada 4. Yang pertama, orang yang tinggal serumah dengan kita. Siapa? Suami, isteri, anak-anak, ibu ayah, adik-beradik kita. Yang kedua, orang yang berdekatan rumah dengan kita, iaitu satu taman dengan kita. Dan yang ketiga, orang yang tinggal dalam lingkungan jarak 40 buah rumah dari rumah kita di segala jurusan. Dan yang keempat adalah orang yang tinggal senegeri dengan kita. Dalam kitab tulis, senegeri itu bermaksud sekoreah kita. Bukan satu negeri. Jadi orang kata, satu negeri ustaz jiran kita. Tak, sekoreah. Sebab tu kan kita ada koreah. Kita panggil mukim. Maka kita kena fahami 4 ini. Maksud jiran yang 4 tadi saya sebut. Maka ia termasuk jiran, maka kita perlu pelihara. Sebab tu kita kena bantu-membantu dalam pandemik ni. Sebab saya dengar terlalu banyak kisah-kisah orang yang membunuh diri. Sebab tu termasuk jiran kita walaupun dalam qaryah kita. Sebab tu kalau kita tengok NGO ataupun ada masjid yang berada dalam qaryah, mereka bantu. Kadang kita qaryah tak kenal lah semua, tetapi ia termasuk sebagai jiran. Maka sebab tu bila mana berlaku kematian, turutlah kita serta. Jangan kata, ya aku siapa dia tu? Mamat tu lah. Alah yang tu pakcik jual soya tu. Oh, cik tu aku kenal tak kenal so. Pun kita tak pergi selagi mana dalam kawasan qaryah kita, maka hadirlah dalam pengurusan jenazah tersebut. Ada soalan ni? Tak ada, insya-Allah. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan maka yang saya sebutkan tadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan tentang yang hadis Nabi yang pertama berkata baik atau diam, muliakanlah tetamu, muliakan jiran dan juga muliakan tetamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita peringatan mudahnya untuk kita melakukan kebaikan cuma di sekeliling kita saja. Bermulalah dengan ahli keluarga kita. Didiklah ahli keluarga kita dengan sifat yang baik. Ya ayyuhallazina amanu fu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai kamu orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Maka kita nak didik. Kita nak didik suasana yang baik, harmoni, iaitu dalam rumah tangga kita. Sebab kadang-kadang lah, saya minta maaf lah, ada kadang si isteri kata suaminya garang, dekat luar baik. Ada si suami pula kata isterinya kat luar lembut, tapi kat dalam rumah macam rimau. Dia kata, memberikan kepada kita, mulakan suasana itu dalam rumah kita dengan berkata baik ataupun diam. Kadang kita ni suka berbicara tentang orang walaupun suami isteri, lebih baik berbicara tentang diri kita dan keluarga kita terlebih dahulu. Kadang itulah manusia kan. Mungkin saya sendiri pun tak melari daripada kesilapan. Kadang-kadang bercerita tentang manusia. Mungkin kalau kita nak cerita boleh sebagai motivate ataupun kita kata sebagai nasihat pada kita diri sendiri. Kalau kita nak cerita orang lain, ustaz macam mana? Kita tahu ada satu benda ni, jangan menyebut namanya, sekadar berkongsi apa yang perlu dalam dirinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah saya rasa pada penghujungnya ini saya ingin berkongsi satu buku daripada Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Manusia. Ni dia.
buku ni boleh didapati daripada sekuat perusahaan jenazah Malaysia, iaitu dengan tajuk pengurusan jenazah mudah sahaja. Memang mudah. Yang paling susah disebabkan satu je. Berani tak berani je. Dia senang je sebab dia dah meninggal. Dia tak bergerak. Yang bergerak tu biasa ada dalam cerita citra. Setiap Sabtu malam Ahad yang cerita seram. Orang dah mati dia bangkit semula. Tapi menguruskan jenazah ini sangat mudah. Tetapi perlu belajar. Perlu fahami. Bagaimana kalau jenazah tu mati disebabkan penyakit. Dia ada cara nak bungkus dia bagaimana. Bagaimana kalau jenazah itu ada penyakit kudis. Adakah kita boleh memandikannya bagaimana? Ada dalam keadaan berdarah ataupun sebagaimana. Buku ini hanya RM35 dan supportlah sekuat pengurusan jenazah Malaysia kita dan bantulah mereka. Kalau nak dapatkan buku ni, boleh hubungi ataupun messenger di sekuat pengurusan jenazah Malaysia. Boleh dapatkan buku ni sebanyak RM35. Tak ada offer sebab ni bukan Shopee. Cuma nak bagi fahami, ambil buku ni belajar. Sebagai kata ulama fiqh, sebaik-baik seafdal yang menguruskan jenazah orang tuanya adalah anak yang soleh ataupun anaknya sendiri. Maka siapa-siapa boleh baca. Maka siapa-siapa boleh guna buku tersebut belajar. Kalau kurang faham, boleh datang pada kursus pengurusan jenazah. Cuma ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ingat, berkata baik ataupun diam, muliakan jiran kita, muliakan tetamu kita. Mudahnya kita buat pahala kerana ia berada di sekeliling kita. Maka kita boleh buat, maka kita tahu bagaimana nak buat. InsyaAllah berkatalah apa yang kita patut katakan. Kerana apa? Ia sesungguhnya memberi gambaran akhlak dan perbuatan dan juga pergaulan kita di sisi masyarakat. Maka mulakan dengan diri kita, keluarga kita, insyaAllah membawa kepada masyarakat. Wallahualam. Sekadar itu dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslima wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma dafa'anna al bala'a wal waba wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqwallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah saya rasa perkongsian malam ini mudah-mudahan dapat manfaat kita bersama. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada masa-masa yang akan datang sekiranya ada kelapangan. InsyaAllah yang baik itu semua datang daripada Allah, yang lemah datangnya daripada saya sendiri yang sendiri. InsyaAllah jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO peringkat kebangsaan yang khusus berkhidmat dalam pengurusan jenazah sama ada di dalam dan luar negara. Pihak SPJM berpengalaman dalam menguruskan jenazah-jenazah kritikal seperti jenazah reput, HIV/AIDS, TB, COVID-19 dan lain-lain. Berdaftar secara rasmi di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS sebagai sebuah pertubuhan bertaraf kebangsaan pada tanggal 24 Januari 2018. Bertujuan membantu waris yang kurang berkemampuan dalam mengendalikan urusan jenazah ahli keluarganya dan mendidik masyarakat tentang keperluan mendalami ilmu pengurusan jenazah. SPJM, ke arah pengurusan jenazah patuh syariah profesional dan antarabangsa. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.facebook.com/Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia.